Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berduduknya saya di sini bukannya nak berceramah, bukannya nak bertazkirah, tetapi saya ingin berkongsi sedikit mengenai mekanisme penanganan tekanan yang salah. Tidak dinafikan lagi bahawa seiring bertambahnya usia kita, sudah tentu kita akan menghadapi berbagai macam masalah, halangan maupun rintangan, ditambah pula dengan beban kerja yang berlebihan. Tetapi bagaimana kita hendak mengatasinya? Adakah kita mampu atau mesti mengatasinya sepanjang masa? Tidak mustahil. Sesetengah masalah boleh membawa kita kepada masalah yang lain. Kadang-kala ianya boleh menjadi terlalu berisiko bagi sesetengah orang. Masalah ini berpuncanya daripada permasalahan ini. Kebanyakan kita menggunakan mekanisme penanganan. Ada cara penanganan yang sihat dan ada juga yang tidak sihat. Namun ramai daripada kita selalunya menggunakan cara yang tidak sihat. Cara yang tidak sihat ni menjadi pilihan di hati. Jadi saya akan menerangkan antara mekanisme penanganan tekanan yang tidak sihat. Yang pertama, tidur secara berlebihan. Mengapa kita tidak hanya tidur dan melupakan semuanya? Pasti masalah kita akan hilang begitu saja. Mudah bukan? Tetapi kadang-kadang kita tidak menyedari pun apabila kita tidur, masalah itu perlahan-lahan boleh hilang. Tetapi masalahnya di sini, kalau tidur secara berlebihan pun akan menyebabkan kita boleh mendapat masalah yang lain. Mungkin kesihatan kita akan terjejas disebabkan tidur yang berlebihan. Jadi oleh itu, sangatlah tidak sihat untuk tubuh kita tidak melakukan sesuatu ataupun senaman harian yang disyorkan. Okey, yang kedua, minum ataupun mengambil kafein secara berlebihan. Sama seperti kita sama seperti sesetengah orang yang merokok. Orang yang merokok ni dia akan merasa lega apabila dia dapat menghisap rokok. Begitu juga orang yang mengambil kafein ini, dia akan berasa lega apabila meminum air yang mengandungi kafein. Tidak kisahlah, mungkin sama ada kopi ataupun minuman berkarbonat. Okey. Tetapi masalah itu kafein ini hanya boleh membantu dalam jangka masa yang pendek sahaja untuk mengatasi tekanan. Namun dalam jangka masa yang panjang, dikuatiri jika seseorang itu terlalu bergantung kepada minuman berkafein, motif sebenar pengambilan kafein itu akan hilang, dan pengambilan kafein itu hanya akan jadi penghilang dahaga semata-mata, serta boleh mendorong kepada tidur yang tidak berkualiti. Kerana apabila kita mengambil kafein, ia akan mengurangkan kadar orang nak kata ngantuk, macam tu. Jadi yang ketiga, mencecer orang lain dengan memperlekehkan secara emosi maupun fizikal. Ada di antara kita yang menggunakan
orang lain sebagai tempat melepaskan rasa tidak puas hati, rasa kecewa, geram dan juga marah. Tetapi benda yang dilakukan oleh mereka adalah salah kerana mungkin boleh menyebabkan gangguan emosi atau kecederaan fizikal pada orang lain. Maka perkara itu amatlah tidak baik. Situasi terburuk boleh terjadi apabila seseorang itu melepaskan amarahnya kepada orang lain. Mungkin orang yang terkena daripada tempias itu akan menjadi trauma, ketakutan yang melampau, kerana tindakan tersebut mungkin juga akan mendatangkan kecederaan yang serius. Jadi kalau masalah ini berterusan, mungkin boleh menjadi kes mahkamah dan akan pesalah akan menerima hukuman yang berat. Jadi yang keempat, pengasingan dari rakan dan keluarga. Tidak mengherankan bahawa banyak orang cuba melarikan diri dari situasi yang menimbulkan kegelisahan. Tetapi cara ini hanya kerana mereka ingin melarikan diri daripada masalah ini secara pintas ataupun secara cepat, kerana mereka tak nak masalah ni terus berpusing dalam kepala. Tetapi jika masalah ini terus berterusan, kita pun terus melakukan perkara yang sama setiap kali masalah datang, masalah itu tak akan berakhir. Tetapi masalah lain yang akan timbul. Orang yang di sekeliling kita mungkin akan menjadi gelisah, risau, tidak tahu kita berada di mana. Mungkin kalau yang melarikan diri tu duduk di dalam bilik saja tak apa. Ini melarikan diri, mungkin dia pergi ke tak tahu ke mana dia lari. Itu menjadi masalah dia sekarang. Okey, jadi yang terakhir daripada saya, belum terakhir lagi, maafkan saya. Untuk yang kelima, makan secara berlebihan. Salah satu cara penanganan tekanan yang salah ialah mengambil makanan secara berlebihan. Mungkin saya rasa ramai makan tidak ingat, kerana untuk menghilangkan tekanan, dia mengambil makanan yang berlebihan, sehingga orang kata tak ingat dunia makan. Macam kalau ambil buffet ke apa, kalau makan tu tak ingat orang belakang, macam tu. So dinasihatkan janganlah membuat perkara sebegitu, kerana boleh mendorong kepada obesiti. Jadi yang terakhir, merokok. Banyak orang, tidak boleh katakan banyak orang juga, mungkin segelintir, dan juga dia mengambil rokok ni untuk menghilangkan tekanan, kerana boleh mendatangkan rasa lega dalam diri dia apabila dia merokok. Tetapi kita kena ingat, merokok ni boleh mendatangkan masalah kesihatan yang serius kepada orang yang menghisapnya. Tidak terkecuali orang yang berada di sekeliling orang yang menghisap rokok. Jadi saya rasa cukup saja perkongsian saya pada hari ini. Saya harap semua dapat manfaat ataupun ilmu yang baru daripada penyampaian saya sebentar tadi. Sekian, terima kasih.